Alright, okay. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright, assalamualaikum. Selamat datang semula ke kelas Adobe pula audio design. Okay. So hari ni kita nak saya nak ajar awak macam mana untuk kita buat voice recording, macam mana kita nak edit kita punya voice, and then insya-Allah saya akan ajar awak macam mana kita boleh alter kita punya voice lah. Okay. And then malam nanti saya akan bagi tahu apa you guys kena prepare lepas habis kelas kita nanti. Alright, okay. So, untuk meneruskan tu saya minta awak buka Adobe Audition dulu. Okay, minta semua orang buka Adobe Audition. Sekejap. Okay, boleh nampak kat skrin? Saya punya skrin. Okay, semua dah buka dah? Dah, sir. Dah buka Alright, okay. So, apa yang kita akan buat hari ni, saya nak ajar awak macam mana kita nak buat recording voice dekat dalam Adobe Audition. Okay, untuk pengetahuan awak, okay, dalam Adobe Audition ni sebenarnya dia punya function dia sebenarnya ni dalam Adobe Audition ni boleh juga terus kita gunakan di dalam kita punya Adobe Premiere. Okay, dia sama macam kalau kita buka Adobe Premiere, bila kita edit dia punya sound ataupun dia punya voice ke background music ke, you guys akan dapat the same interface dalam Adobe Premiere, dalam Adobe Audition. Tapi Adobe Audition ni dah more on kalau kita nak create music lah, kita nak create music, kita nak alter sound dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama dalam Adobe Premiere pun you guys boleh buat benda yang sama. So hari ni kita nak tengok macam mana kita nak start untuk do kita punya voice recording. Alright, okay. Hari tu saya rasa minggu lepas saya dah tunjuk you several type of single track dengan multi track, betul? Yang kita ada buat multi track kan? Right, okay. So hari ni kita nak tengok macam mana kita nak work on as a single kita punya kita punya file. Okay. So before kita nak start go on, alright. Before kita nak start go on, alright, okay. Sepatutnya jikalau for the first time you guys install, you guys buka Adobe Audition, you guys akan ada keluar pop-up, dia bagi tahu suruh untuk set up hardware. Hardware itu adalah untuk menentukan mikrofon kita apa, speaker kita apa. Ada ke tak ada? Tak ada kan? Ke ada yang ada yang tak ada lah. Okey, tak apa. Untuk double confirm, kita kena always check dululah. Okey, kenapa benda ni adalah penting? Sebab awak kena faham bila kita bermain dengan software yang ada input dan juga output, input kita adalah mikrofon dan output kita adalah speaker, kita kena make sure dia punya input dengan output dia betul. Sebab nanti senang bila kita nak start buat recording dan sebagainya lah, supaya kita tak tercari-cari dekat mana kita punya mikrofon dan sebagainya. So apa saya nak minta buat adalah pergi dekat edit. Okay, dekat atas tu kan ada file, multi-track, clip, effects. Okay, you guys pergi dekat edit, turun dekat bawah sekali. Okay, lepas turun kat bawah sekali, you guys akan dapat ni lah. Asalnya general lah. Okay, so dekat dalam bawah tu ada dia punya tab dia. Okay, pergi dekat ni, audio hardware. Okay, so pergi kat edit, ujung sekali bawah, preferences. Lepas tu ada audio hardware. Klik pada audio hardware tu. Okay, so dia akan bagi you pop up lah. Dia akan bagi you pop up. Okay, dekat situ ada dia tulis audio hardware, ada device class. Okay, yang kita nak tengok adalah kita punya default input dan juga default output. Okay, default input tu adalah mikrofon apa yang kita nak masuk, yang kita nak gunakan untuk kita buat voice recording. Default output tu dekat mana kita nak dengar balik apabila music-music yang kita dah buat ataupun kita nak playback. Okay, so you guys boleh pergi dekat you guys punya list tu. You guys boleh klik dekat arrow yang bawah tu. You guys boleh dapat pelbagai jenis input yang ada lah. Okay, macam saya sekarang ni, saya ada 4 option. Tapi ada 3 saja input. Okay,
So saya ada mikrofon yang ada kat webcam, saya ada mikrofon kat saya punya headset, dan satu lagi ni pun headset yang saya tengah pakai sekarang ni. Okay. So since saya tengah pakai, saya pakai mikrofon yang samalah dekat saya punya headset yang ni. So dia dah set kat situ. So apa yang saya nak you guys check adalah you guys check tengok which microphone yang available dalam you guys punya sistem. Dan you guys kena make sure microphone tu boleh berguna lah. Kalau siapa yang guna laptop, tak silap saya, dia akan detect on board punya microphone. Okay. Alright. Dan sama juga dengan kita punya headphone ataupun output. Output you guys kena check, tengok which one nak masuk. Kalau macam for example, saya output ada banyak lah. Okay. Saya ada headset, saya ada yang saya punya sound card, saya ada saya punya screen saya, okay, dan sebagainya. Tapi saya masih lagi memilih headset supaya senang untuk saya nak melakukan editing lah. Okay. Lebih prefer this way. Okay. Dah? Semua ada mikrofon? Ada, saya ada. Ada. Alright, okay, alhamdulillah. Okay, once kita dah set up kan ni, barulah kita klik okay. Alright, okay. The rest tu nothing kita nak check, okay. Tapi in case kalau ada apa-apa something missing, you guys boleh look through dekat situ lah. You guys rasa, orang kata apa, yang mana you guys nak alter dan sebagainya, kita boleh alter. Itu adalah setting untuk software. Okay. So once kita dah confirm, dah done everything semua tu, barulah kita fokuskan macam mana kita nak buat kita punya voice recording. Okay. Kenapa kita nak buat voice recording dekat dalam Adobe Audition? Okay. Kadang ada orang tanya, sir, boleh kan buat recording dekat software-software lain? Yes, memang. You guys boleh buat recording dekat mana-mana software. Even though kalau lagi senang, you guys boleh buat recording direct terus masuk dekat you guys punya smartphone. Okay. Sebab smartphone tu lebih senang. Tak payah-payah nak buka PC, nak set up mouse ni, nak setting apa, kita punya headset ke dan sebagainya. Dekat telefon tu kita terus direct, kita boleh cakap menggunakan kita punya handphone lah, direct kat situ. Alright, okay. Tapi kenapa kita memerlukan ni sekarang punya software? Alright, okay. First thing first, apa yang membezakan Adobe Audition ni dengan software-software lain adalah Adobe Audition ni, dia punya editing level dia adalah level yang professional. Bila kita bercakap tentang level professional tu, kita boleh fine tune every single each apa benda yang kita nak, dan kita akan dengar kita punya sound lebih precision lah. Okay. Bukan saya nak kata software-software lain tu tidak berapa bagus. Software-software lain tu pun okay untuk buat sound editing. Okay, bergantung juga. Macam for example, bila saya bagi tahu, saya cakap apa, software Adobe Audition adalah bagus. Ada juga software-software lain yang digunakan oleh music developer dekat luar sana lah, ataupun artis-artis yang menggunakan ni, tak semestinya menggunakan Adobe Audition. Tetapi secara orang kata apa, puratanya, kebanyakannya sound designer dekat luar tu akan menggunakan Adobe Audition. Ada juga yang menggunakan Logic Pro. Logic Pro ni adalah software audio daripada Apple. Okay. Ada juga yang menggunakan Logic Pro, ada juga yang menggunakan software lain. Tak menjadi masalah, boleh. Okay. So kita nak tengok yang hari ni adalah Adobe Audition. So macam mana kita nak buat? Okay. So first thing first, apa saya nak you guys buat? Pergi dekat file atas tu. Pergi dekat file, you guys ada new. Okay, pergi kat file new. Lepas file new, kita ada bagi 3 option. Multi-track session, audio file, dan juga CD layout. Okay. So apa kita nak buat ni lah, kita nak record, kita kena tekan audio file. Okay. So kita nak buat satu audio file baru. Kita tak ada nak buat multi-track. Kita tak pakai multi-track lagi. Okay. So sekarang ni kita nak record a single file saja. Kita nak buat kita punya voice over. So you guys tekan dekat sini, ataupun shortcut key dia adalah Ctrl Shift N. Okay. So once you guys klik kat sini, dia akan keluar pop-up. Okay. Akan indicate sebagai new audio file. Okay. New audio file. Ada tak pop-up tu? Ada. Okay. So sekarang ni dia ada 4 bahagian yang kita kena check dululah. So the first one, dia minta file name. Lepas tu bawah tu ada sampling rate. Lepas tu channel, dan juga dia punya bit depth. Okay. So nama tu saya nak minta you guys tulis nama you. Okay, tulis nama sendiri. Lepas tu tulis VO. So maksudnya nama you voice over. So kita tahulah nanti bila kita save kita punya file, kita tahu inilah nama kita.
Dan inilah kita punya voice over. Alright, okay. Okay, once kita dah complete tulis kita punya nama, kita boleh check dulu tengok yang bawah-bawah ni kalau kita nak adjust dia punya setting. Okay, so kalau kita tengok kita punya sampling rate tu ada banyak sampai 192,000 pun ada. Ada yang serendah-rendah 6,000 pun ada. Selalunya untuk a very good standard quality, orang akan pakai 44,100 ataupun 48,000. Okay, 48,000 ataupun 44,100. Alright, okay. So standard kalau macam standard sekarang ni sound kebanyakannya 48,000 lah. So kita biarkan dia punya setting dia 48,000. Okay. So channel pula kita boleh decide kita nak pakai mono, stereo ataupun kita nak setkan channel kita 5.1. So 5.1 you guys akan dapat very immersive punya sound lah. Okay. Dan you guys nak record mono pun boleh, tak menjadi masalah. Okay. Dan tapi since kita boleh ada stereo, option stereo, kita pakai saja stereo. Dia dah setkan dekat situ. Alright, okay. Yang ketiga, kita ada bit depth. Bit ni adalah dia punya number of bit yang ada dalam kita punya file nanti lah. Kita boleh setkan 8, 16, 24 ataupun 32. Tapi kalau ikutkan biologic, dia memang akan setkan kepada 32 lah. Okay. The higher the bits, the better the quality. Tak kisahlah bit tu pada kita punya sound ke, bits tu pada kita punya video ke, bits tu pada kita punya gambar ke, lagi tinggi bits tu lebih baik kita punya sound. Alright, okay. So once kita dah ada ni, dah complete ada semua ni, kita klik OK. Bila you guys klik OK, you guys akan dapat ada satu ni. Kita panggil apa ni? Ini adalah kita punya apa ni? Sound punya apa timeline lah. Sound punya timeline. Sekejap. Saya tutup yang ni sekejap. Okey. Sound punya timeline. Okey, nampak tak? Jadi tak? Jadi Jadi. Alright. Okey. Alright. Okey. Ya? Saya pilih multi-track session not aktif. Bukan. Saya tak suruh multi-track. Ambil audio file. Pergi dekat new. Pergi dekat new. Pergi dekat new. Okay. Ambil audio file. Bukan multi-track jangan silap. Multi-track nanti malam nanti. Awal sangat awak ni. Tak. Dia tadi dia keluar situ. Saya check balik. Dekat editor ni Ya betul. Okay. Okay dah? Semua dah ada yang kita punya ni? Alright. Ada? Macam yang saya punya skrin ni lah. Alright, okay. So, once kita dah ada kita punya file ni, okay, maksudnya kita dah create satu file kosong dan tibalah masanya untuk kita nak buat kita punya voice recording. Okay. So, untuk buat voice recording kita, simple saja. Memang sangat-sangat simple. Kalau tengok dekat belah bawah ni, awak akan nampak yang kita ada kita punya recording button yang warna merah tu. Adalah yang play, pause, rewind, fast forward, okay, dan sebagainya. Dan kita ada satu button merah tu, dia tulis itu adalah record ataupun dia punya shortcut key adalah space dengan shift. Okay? Alright. Okay? So, bila kita nak record, apa yang kita perlu buat adalah kita tekan saja button kita punya record. Simple as that. Okay. So, apa yang saya nak you guys buat, okay, selepas ni, saya nak you guys record you guys punya own voice. Okay, semua orang kena record tau. Sebab kalau you guys tak record nanti, you guys tak akan boleh buat. So, apa you guys nak kena cakap, okay, simple as that. Okay, state your name. Okay, state your name, state where do you live. Okay, you dekat mana sekarang. And then state how the situation at your places. Easy as that. Okay, so macam for example, you guys boleh cakap, Assalamualaikum, nama saya Petra Reza. So sekarang ni saya berada dekat kawasan rumah saya yang sekarang ni saya berada di kawasan rumah saya di sekitar Bandaraya Ipoh. Keadaan Bandaraya Ipoh sekarang ni agak tenang kerana kes COVID hari ni telah menurun berbanding dengan semalam. Something like that. Okay, you guys kena cakap benda tu. Okay, so state your name, state where are you right now, and then state the condition of your places. Okay, saya tunjuk sampel dulu Saya tunjuk sampel. Nanti lepas ni you follow
Jangan rekod lagi tau. Biar saya buat dulu, saya tunjuk. Okey, untuk buat recording, kita akan tekan ni sahaja. Dan bila kita tekan, awak tengok apa akan jadi pada kita punya, saya punya timeline lah. Okey, dan bila saya bercakap, automatically meter dekat bawah tu dia akan menyala. Dia akan bagi tahu lah level of sound saya ni macam mana, okey ke tak okey. Dan apabila saya bercakap, automatically dia akan ada waveform. Dia memang akan keluar waveform. Alright, okey. Dan dia akan jadi dua waveform. Satu waveform yang dekat atas, satu lagi adalah yang waveform dekat bawah yang ada warna ungu, kuning ni dan sebagainya lah. Okey, so memang akan jadi. Jangan tak payah risau, tak payah apa. Awak continue saja recording. Once kita dah habis recording, baru you tekan balik yang button record ni. Okay? Ataupun you tekan saja button stop pun boleh. Dia akan stop recording. So, bila dah stop recording, jadilah you punya file yang macam ni. Okay? Bila jadi file macam ni, inilah kita punya recording material kita yang kita dah record tadi. Alright, okay? So, untuk playback balik, you boleh ambil playhead ni. Nampak dia ada playhead ni. Okey, ambil playhead ni. Boleh ke depan, ke belakang. Ataupun letakkan kat depan. Tekan saja play. Nanti dia akan play. Okey. Dan bila saya bercakap, automatically meter dekat bawah tu dia akan menyala. Dengar kan? Dengar tak yang saya play tadi? Tak dengar. Tak dengar. Okey, tak apa, tak apa. So, jadi tak apa So, jadi tapi awak nampak kan ada dia punya playhead tu bergerak kan? Dia akan bagi tahu lah level of sound saya ni. So, dia dah jadi kita punya satu file. File kita punya file audio lah. Okay, file audio. So, in case lah katalah for example, sir, saya tersilap recording. Boleh tak saya nak padam balik? Macam mana tu? Saya tersilap recording, saya tersalah cakap lah. Yes, you guys boleh padam balik. Boleh padam balik dengan tekan delete saja. Ctrl A, tekan delete. Saya tunjuk lagi sekali Jadi you letak je mana-mana. Kita tekan Ctrl A, dia akan select semua dan tekan delete. You boleh start balik baru you guys punya recording. Alright, okay. So kalau katalah for example certain part sahaja yang ada problem. Kata for example depan ni problem. You delete yang depan ni saja. Tak payah delete sampai yang belakang tu. Belakang tu okey, delete depan. Lepas tu buat recording balik dekat sini. Dekat tempat. Saya rasa kat sini tak boleh kot. Nanti dia akan tampal. Maybe you boleh buat recording kat belakang, nanti reversekan balik dekat depan, pindah balik kat depan. Okay, tapi nanti tu akan confuse you. Okay. So kalau boleh cuba plan out dulu you guys punya wordings, apa you guys nak cakap. Okay. Lepas tu baru start recording. Okay, lagi sekali saya beritahu apa yang you guys kena cakap. You state nama you, state dekat mana you ada sekarang, and then state the condition of you punya places. Okay, so yang ni adalah yang saya punya recording lah. So apa saya buat, saya akan delete dulu. Kali ni baru saya akan record yang sebenarnya, apa yang saya nak you guys buat lah. Okay, so you guys boleh tengok sekejap Assalamualaikum. Nama saya Peter Reza. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Ipoh. Salah sebuah taman yang berada dekat dengan saya ni adalah Bandar Seri Botani. Pada keadaan Ipoh sekarang ni sangat-sangatlah tenang kerana kes COVID pada hari ini telah turun berbanding dengan kes semalam. Okay, itu cara saya buat recording. Alright, simple as that. Okay, so apa saya nak you guys buat? You guys buat recording dulu. Okay, make sure you guys have a very proper punya intonation, sound level dan sebagainya. And then lepas tu nanti kita return balik, kita tengok apa yang kita boleh buat next. Boleh? Boleh. Okay. So, saya bagi you dalam... Ya. Nak report tu guna you ke terus record je melalui cakap je kuat-kuat dekat speaker laptop ni. Tadi kena check awak punya mikrofon kat mana. Dekat laptop awak tu kena check mikrofon punya position tu dekat mana. Sebab dekat laptop dia ada, tak silap saya kat tepi ke kat bucu ke ada mikrofon. You kena tahu kat mana you punya laptop punya mikrofon. Kalau you ada pakai headphone, so you cakap dekat headphone lah. Kalau you open, you tak ada headphone, you nak cakap dekat laptop, you kena cari position mikrofon kat mana supaya dia punya sound tu lebih precise.
Boleh faham? Ke tak faham? Okey. Boleh Tadi saya tekan stereo tu. Ah, Faham. okay. Tak faham. Alright. Nanti nak check sekali lagi. Pergi dekat edit. Kat file. Bukan, kat edit. Edit bawah sekali. Edit. Preferences. Lepas tu ada cari audio hardware. Lepas tu nanti tengok kat yang list, yang input tu. Input. Internal microphone. Okay. Internal microphone tu betul lah. Okay, sekarang ni dekat laptop awak tu, dekat mana posisi mikrofon tu? Kena tahu tak? Dia tak boleh kalau macam laptop tu besar ni, you cakap ke belakang. Padahal dia punya mikrofon dia dekat depan. So, jadi suara tu tak boleh nak deliver. You just kena cari betul-betul dekat mana laptop tu. Kena di laptop. Dekat mana posisi you punya mikrofon. Cuba cakap sedekat yang boleh. That's why saya lebih prefer apabila kita nak apabila nak buat recording, you guys kena pakai headset. Sebab bila kita pakai headset, kita boleh dekatkan kita punya mulut sound source kita ni dekat dengan kita punya mikrofon. Kalau you guys boleh, kalau boleh kan? Okay. Try. Saya punya laptop macam so dia punya sound ni kecil lah kot panjang ni. Itu adalah awak punya speaker kan? Bukan mikrofon. Mikrofon. Mikrofon bukan speaker, mikrofon. Jangan cakap kat speaker. Speaker nak keluar. Mikrofon nak masuk. Kena tengok lah. Kena cari. Dia selalunya dia ada lubang lah. Okay. Tapi nanti cari dulu. Ada nanti awak try Okay. So saya sekarang ni 11.30. Saya bagi awak sampai 11.45. Boleh? Cukup tak? Cukup tak masa sampai 11.45? Cukup Yang lain okey tak? Okey. Boleh? Okey. So cakap nama, dekat mana awak sekarang, lepas tu keadaan sekarang. Tak semestinya cakap pasal COVID tak. You guys boleh cakap, keadaan dekat rumah saya sekarang ni huru-hara. Adik saya duduk kacau saya, abang saya duduk ni, dan kakak saya tengah tuntang-tuntang dekat dalam dapur tu, saya pula tengah kelas online. Itu terpulang pada awak yang cakap. Dia tak semestinya ikut saya, COVID tu. Saya bagi sampel sahaja. So you boleh cakap apa you guys nak. So pastikan ada you guys punya voice tu nanti. Lepas habis tu nanti 11.45 nanti kita come back. Saya akan ajar you macam mana kita boleh alter, macam mana kita nak edit dan sebagainya. Okay, boleh? Saya kena tutup saya punya mikrofon tau. Sebab kalau saya tak tutup mikrofon saya cakap ketika awak tengah buat, nanti awak akan rekod dengan saya punya sound sekali. That's why saya kena tutup nanti. Okay, sebelum kita mula, ada apa-apa soalan tak yang tidak faham? Saya boleh tunjuk balik. Tak ada masalah. Semua boleh? Boleh. Alright, okay. Lagi sekali, kalau tersalah rekod, awak boleh tekan je dekat playhead tu. Okay, lepas tu tekan Ctrl A. Nanti dia akan select semua jadi putih, tekan delete. Lepas tu start balik recording baru. Okay. Jangan pula tersalah atau tak tahu benda, tutup software. Boleh je nak tutup software. Tapi lambatlah proses tu, awak kena buat balik A sampai Z. Okay. Alright. Okay, sir. Okay, alright. Okay, so boleh mula sekarang. Nanti kita sambung balik pukul 11.45. Alright.
Okey. Boleh kita sambung? Boleh lah. Semua dah ada? Dah ada recording dah? Dah. Ah, Okay, right. Okay, so kita terus Okay. So, bila kita dah ada kita punya recording ni, okay, first thing first yang kita nak kena tahu okay, recording kita ni tak boleh terlampau rendah. Macam for example, macam awak tengok yang saya punya ni, ini adalah balance. Dia tak boleh terlampau tinggi, tak boleh terlampau rendah. Kalau terlampau tinggi, maksudnya awak punya recording tu dia cecah sampai yang border atas ni dengan border bawah ni. Ada tak siapa-siapa yang dia punya recording dia cecah sampai atas ni? Ataupun dia halus je, kita nampak halus je. Ada tak siapa-siapa? hampir pecah. Apa dia? Hampir pecah. Hampir cecah. Kalau hampir cecah tak apa, tapi jangan cecah sampai di atas ni dia terus flat. Tak boleh. Dia kena macam yang macam saya ni, okey, cantik, middle. Kalau siapa yang macam saya ni, alhamdulillah, dia akan jadi cantik lah. Kita punya voice tu memang clean lah. Clean kita punya voice. Kalau siapa punya lebih kecil daripada saya, lebih kecil tu maksudnya halus. Halus dia macam yang ni. Dia punya sound dia macam ni je. Ni sample dia, nampak? Kecil ni je dia punya sound dia. Lepas tu apa dia buat? Dia akan naikkan dia punya volume komputer dia untuk bagi dengar. Sebenarnya awak punya volume ni terlampau kecil. So kalau siapa terlampau kecil macam ni, you guys kena re-record balik lah. Okay. So apa yang kita buat? Saya terlupa nak mention dengan awak satu benda. Apabila kita buat kita punya voice recording lah, apa-apa voice recording kita buat, selalunya untuk playback balik, maksudnya sound untuk kita dengar balik, kita kena setkan kita punya speaker kepada 50%. 50%. Macam komputer saya setkan komputer saya, dia punya sound dia 50% je. So kalau kita buat voice recording, bila kita setkan kepada 50% untuk speaker kita berbunyi, dan bila kita playback balik, kita punya sound tu jadi okey, maksudnya kita punya recording kita adalah betul lah. Tapi kalau kita set kepada 50%, kita dengar slow, maksudnya you guys kena buat balik recording tu. Okay. So kena make sure to take note lah. Okay, the next time bila you guys buat recording, make sure setkan speaker kepada 50% je dulu. Alright, okay. Okay, tak apa. Kalau siapa yang punya slow ke apa nanti, kita buat kemudian. Sekarang kita nak tengok apa yang kita boleh buat dengan kita punya recording. Alright, okay. So, you guys punya recording yang ni. Okay, recording ni. Kalau macam tadi siapa yang mula-mula dia jadi warna putih macam ni, jangan risau. Ini maksudnya dia select lah. Okay. So, apa boleh buat? Awak klik je. Guna mouse awak ni, klik je dekat mana-mana kawasan kosong tu. Nanti dia akan jadi warna ni sebenarnya. Alright. Okay. Okay, saya terangkan dulu Okay, so sekarang ni, tadi ingat tak tadi mula-mula awal tadi, kita pilih kita punya voice recording kita sebagai stereo. So, bila kita pilih sebagai stereo, dia akan ada dua lah. Satu atas, satu dan bawah. Kalau awak tengok kat sebelah kanan ni, awak akan nampak ada dua channel. Satu channel left, satu channel right. L for left, R for right. So, kita ada dua channel kat sini. Kalau kita ambil mono tadi mula-mula, kita akan dapat skeping je. Satu sahaja. Sebab dia single saja, dia mono saja. So, since kita ada option untuk stereo, so kita record lah dalam bentuk stereo. Lebih mudah dan lebih senang lah. Okay, untuk kita nak buat. Okay, so apa yang kita boleh alter pada kita punya voice? Okay, so kalau kita listen balik pada kita punya voice, okay, maybe ada orang yang terlampau rendah tadi. Okay, terlampau rendah macam yang ni Kalau terlampau rendah macam ni, saya suggestkan untuk record balik semula. Okay, kalau macam dia bila dia dengar bunyi rendah macam ni, okay, kalau rendah macam ni kira okey. Kita boleh naikkan. Kalau macam ni, ni kira okey lah, stable. Kalau macam yang ni, yang bahagian 4 ni, dia almost cecah sebenarnya. Kalau boleh jangan adalah yang terlebih cecah. Kalau macam ni okey lagi. Tapi jangan ada yang terlebih cecah. Kalau terlebih cecah, kita boleh kurangkan. Okey, so macam mana kita nak kurang ataupun kita nak naikkan kita punya loudness of kita punya sound ataupun kita punya voice. Okay, perasan tak ada benda ni dekat awak punya track? Ni ada jam randik, lepas tu ada plus 0 dB ni. Ada tak? Ada. Okay, ini adalah kita punya volume controller.
So kita boleh naikkan dia punya pitch dia, kita punya frekuensi ataupun kita punya volume, dan kita boleh turunkan. So macam mana kita nak naikkan adalah awak pergi dekat yang dekat letak mouse awak dekat yang apa tu plus zero tu, nanti dia akan keluar arrow finger yang ada left and right punya button. Ada tak? Ada, okey. So apa perlu buat? Klik sahaja, lepas tu drag. Kalau nak kuat, tarik ke kanan. Kalau nak rendah, tarik ke kiri. Okey. So kalau asalnya awak punya macam ni. Oh ni terlampau nipis je ni. Ini saya suggestkan better kita rekod balik lah. Sebab nanti kenapa? Kalau macam ni, bermaksud awak punya noise tu akan lebih kuat daripada awak punya voice bila kita enlarge kan, ataupun bila kita besarkan. Alright, okey. So kalau macam for example, siapa size ni, awak boleh naikkan balik lah. So naikkan balik sampai dia okey-okey macam ni. Kalau siapa jadi macam ni, katalah ada orang jadi macam ni. Nampak tak dia cecah sampai atas tu? Sampai atas tu dia jadi flat. Nampak tak? Dia flat atas ni, flat sampai cecah ni. Ni maksudnya pun awak kena rekod balik lah. Kenapa kena rekod balik? Sebab berkemungkinan dekat setiap hujung ni akan ada bunyi pecah. Bila bunyi pecah, maybe ada perkataan ataupun sebutan yang kita nak cakap tu, kita tak boleh dengar clearly. Dia tak precise lah. So, tapi sekata kita boleh turunkan. Yes, saya boleh turunkan. Tapi bila kita rekod asal ni pecah, bila kita turunkan, yang pecah ni dah tak ada nilai. Kita tak boleh nak betulkan balik. Okay. So, better kita rekod balik. It's the best way lah. Okay. So, you guys ada function volume kat sini. You guys boleh enlargekan dia ikut yang mana you guys nak, ataupun you guys reducekan dia punya voluminess lah. Ikutlah you guys rasa mana yang bersesuaian. Okay. Tak menjadi masalah. It's upon to you guys nak buat macam mana pun. Alright. Okay. Itu kalau kita tarik ni, dia akan ubah secara keseluruhan. Okay. Itu yang pertama. Okay. So, siapa yang ada volume tu, cuba try tengok. Boleh tak naikkan dan turunkan you guys punya volume tu? Jadi tak? Boleh? Boleh. Boleh jadi Alright. Ada siapa-siapa yang tak jadi? Tak boleh naik ke apa ke? Function hilang ke? Boleh Boleh. Okay. So, itu yang pertama. Kita boleh naikkan kita punya volume. Kita boleh turunkan kita punya volume. Okay. So, yang kedua. Katalah for example, dia ada specific area saja yang awak nak naikkan. Ataupun specific area saja awak nak turunkan. Katalah macam for example, dekat hujung ni dia agak slow. Okay, berkemungkinan saya nak naikkan yang hujung ni saja. So, apa perlu buat? Letak mouse awak dekat permulaan mana-mana awak nak. Awak klik, jangan lepas. Lepas tu awak drag je. Dia akan create a white punya area lah. So, you tarik sampai dekat mana you guys area you guys nak. Okay, macam for example area ni. Lepas tu dia ada dia punya ni. Yang benda ni yang apa, kita punya option tu pun ada sama. So, saya boleh naikkan that area sahaja. Dia takkan ganggu yang area lain. Dia spesifik kat satu area tu sahaja. Kita boleh adjust untuk a specific area. Okay. Kalau macam for example ini saya naikkan. Kalau kata for example saya nak turunkan. Yang ni terlampau over lah. Kata for example this one is over. So saya select. Saya tengok sampai ngam-ngam dah dapat. Lepas tu saya turunkan supaya dia balance sama dengan yang lain. Okay. So kita balancekan lah. Okay, sama dengan yang lain. Itu pun boleh. Ini cara kita nak buat a specific punya alter. Kalau tadi yang ni dia buat overall. Yang tadi kalau kita buat selection ni, kita boleh buat specific alter. Maksudnya kita boleh adjust setiap satu portion tu saja. Tak perlu kalau macam for example bila dah record. Selalunya bila kita buat re-record balik ni adalah kalau kita punya voice terlampau slow, kita punya voice dah cecah ataupun pecah, ataupun kita ada kesilapan dalam kita punya script. Macam for example mencari awak maybe tercakap mencaci something like that. Okay, benda tu memang wajib kena rekod. Memang tak boleh alter macam tu.
itu memang kena record balik lah. Okay. Tapi kalau macam for example volume up and down tu, kalau tak semua tu tak apa, kita boleh adjust balik volume and down. As long kan sebutan kita adalah betul. Alright, okay. Itu adalah untuk proses menjimatkan kita punya masa timing lah untuk kita nak buat re-recording balik. Okay. Right, semua okay boleh? Alright, okay. So sekarang ni, cuba ambil masa awak ni, cuba alter balik yang you guys rasa mana rendah, yang mana rasa tinggi tu. Dengar balik lah, tak semestinya macam for example, okay, yang ni awak nampak rendah, awak naikkan. Yang rendah, awak naikkan, tak. Dengar balik awak punya ni, awak cari bahagian mana awak rasa macam terlebih kuat, terlebih rendah tu, cuba alter sikit bagi naik. Kalau macam for example, bila saya playback yang dekat area ni, salah sebuah taman yang dia yang tinggi ni adalah saya sebut taman. Saya terlebih tinggi. Okay, maybe yang ni saya nak alter sikit. Yang ni, dua ni je saya nak alter supaya dia punya level dia sama dengan level yang lain tu lah. Sebab saya ada satu garisan tu, iaitu negatif 3 ni. So nak turunkan bagi negatif 3, balance sama negatif 3. Okay, something like that. So bila saya playback balik, salah sebuah taman yang berada okay. So jadi saya punya sound ni dia akan balance balik lah dengan yang lain-lain tu. Sekarang ni cuba ambil masa, cuba alter dulu. Yang mana you guys rasa nak turunkan, yang mana you guys rasa nak naikkan. Boleh? Boleh alter? Boleh, Syah. Semua yang lain boleh alter? Yang lain okey? Boleh, Syah. Boleh Alright. Okay. So saya presume tak semua you guys boleh tahulah alter yang single ni lah. Alright, okay. Okay. So dalam kita punya voice, kita boleh modify. Okay, modify. Okay, yang modify di mana? Selalunya apabila kita bercakap, kita ada satu kita panggil dia punya rhythm dia akan jadi slow naik, lepas nak ujung tu dia akan jadi turun balik. Itu kita panggil ease in dengan ease out. Pernah dengar kan? Ease in dengan ease out. Pernah tahu tak ease in dan ease out? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Apabila kita macam okey lagu, lagu ni example yang paling clear. Okey, lagu, apabila kita dengar satu lagu ni dia tak akan terus start bam. Okey. Bam dia tak, dia akan naik slow. Lepas tu kita dengar lagu, lepas tu nanti dapat hujung nanti kita akan dengar dia macam slow. Betul kan? Tahu kan? Ya. Okey. So macam mana kita nak buat? Benda tu sebenarnya kita kena apply dekat semua kita punya sound dan kita voice recording. Itu memang standard lah. Okay, kita nak apply. So, kalau kita nak apply dekat dalam kita punya editing ni, senang saja. Okay, tengok kat sebelah bucu belah kiri ni, awak ada nampak ada satu box, dia ada dua color. Satu black grey, satu grey tu. Perasan tak? Cuba tengok kat skrin awak. Nampak? Ada ni dia sini satu, sebelah kiri satu. Sebelah kanan pun ada satu. Dia ada dua okey.
So ini adalah kita punya untuk kita setkan is in dan is out. Selalunya apabila kita buat voice recording, kita masukkan music dalam kita punya recording, kita mesti ada is in. Permulaan dan pengakhiran. Dia tak mula dia terus bam, tak, dia terus naik slow. Kita dengar lagu hujung nanti dia akan turun balik. Okay. So macam mana kita nak apply? Simple saja, klik pada yang ni. Lepas tu awak drag, nanti dia akan keluar garisan warna kuning tu. Okay, nampak? Bila saya apply ni, dia akan jadi efek ni. Dia akan kecilkan. Lepas tu cuba awak dengar balik. Okay, jangan apply sampai habis. Nanti semua jadi kecil. Selalunya kita apply kat permulaan je, slow je. Apply slow, nanti awak akan dengar awak punya voice dia akan macam bernaik. Okay. So saya dah apply ni, bila saya tekan ni, saya play. Assalamualaikum. Dia akan bernaik. Assalamualaikum. Dia terus macam tu. Dia tak terus Assalamualaikum. Dia tak macam tu. Dia Assalamualaikum. Dia akan ada perbezaan sebelum dengan selepas. Okay. So yang tadi kita dah apply yang mula-mula ni. Lepas tu yang hujung belakang ni pun kita boleh apply juga untuk penutup is out ni. Kita turunkan sikit. Maybe dekat area ni. Alright. Okay, sikit je. So bila saya dengar hujung ni, bila nak Hari ini penghabisan telah turun berbanding dengan kes semalam. Okay. Bila ni turun dengan kes semalam. Dia habis macam tu. Okay. Cuba awak try apply yang dua ni. Is in dengan is out ni. Tengok apa beza sebelum dengan selepas. Oh, saya boleh ni Oh, tak boleh Okay, jadi tak? Ada beza tak? Ada je. Ada beza Jadi slow belakang. Okay, di slow belakang. Yang depan tu dia akan slow. Lepas tu baru kita naik kita punya volume. Okay. Dia memang kita tak perasan benda ni. Sebab kita dah biasa dengar dia punya sound dia macam tu. Tapi bila kita buat kita punya voice recording, memang kita kena apply. Supaya kita taklah dia terus bam, dia terus kau nak apa kan, dia tak macam tu. Dia akan nampak lebih cantik lah. Kita permulaan awal, lepas tu penghabisan dia akan makin lama makin slow. Okay, maksudnya macam kita buat fade in, fade out lah. Fade in, dia nak masuk. Fade out, dia nak keluar. Tapi dalam ni kita panggil is in dan juga is out. Alright, okay? Okay, sir. Alright. Boleh? Semua boleh? Semua boleh apply? Apply jadi tak? Jadi. Jadi, alright. Okay, cantik. Alright, okay. So, settle Okay, now. Apabila kita buat kita punya voice recording juga. Okay. Saya tak tahu awak punya sound macam mana Okay, selalunya apabila kita buat voice recording, dia ada faktor-faktor yang kita kena take notes. Okay, faktor-faktor yang kita kena take notes adalah, first adalah kita punya software yang kita guna. Kedua, kita punya mikrofon yang kita guna. Mikrofon tu dia termasuklah kita punya hardware lain lah. Awak punya kalau awak ada cucuk pakai awak punya apa ni, sound card ke, awak ada cucuk awak punya kabel ke, dan sebagainya. Dia terlampau banyak sangat lah faktor-faktor yang melibatkan kita punya sound setting ni lah. Okay. Macam mana bagus mikrofon yang kita pakai tu, dia must be a humming ataupun kita panggil noise. Tahu tak noise tu macam mana?
kalau kita dengar balik, okey, kalau kita dengar balik kita punya recording ni, okey, kalau awak dengar, cuba awak dengar betul-betul clear yang tempat yang tak ada suara awak tu, ada tak bunyi macam ada tak? Ada Ustaz. Ada. Okey. Dia ataupun dia akan ada bunyi dia akan ada bunyi itu kita panggil humming. Kalau ada setengah ada bunyi itu noise. Okey. So, benda-benda ni, itu kita panggil sebenarnya kita punya recording tak clean lah. Jangan awak tanya, "Sir, ada tak mikrofon yang tu?" Ada mikrofon yang boleh hilangkan benda tu. Tapi selalunya apa orang akan buat, orang akan masukkan dalam software, orang akan edit dalam software, akan buang noise dan kita akan buang humming lah. Kita akan buang humming dan kita akan buang kita punya noise. Kenapa kena buang noise? Kenapa kena buang humming? Sebab benda tu adalah sebenarnya mengganggu kita punya clarity of kita punya voice. Okay. Kalau awak tengok betul-betul professional punya sound ataupun song yang songwriter ataupun editor, apabila dia orang record vokal, dia orang akan buang benda tu sebab benda tu akan mengganggu sebenarnya. Okey, akan mengganggu. Itu kita kira panggil sebagai noise lah. Dia akan mengganggu vokal sebelum kita nak blendkan sekali dengan kita punya music ataupun kita punya lagu. So macam mana kita nak buat? Okey. Dia ada 2-3 cara Cara yang pertama, kita setting kita punya mikrofon, kita setting kita punya komputer supaya dapat yang the best as possible. The best as possible maksudnya you dapatkan a very good microphone, you dapatkan very good cable, you dapatkan very good sound card ke dan sebagainya. Tengoklah apa boleh try dapat the best. Okay, itu yang pertama lah kalau boleh. Okay, yang kedua barulah kita masukkan kita punya ni ke dalam kita punya software untuk kita reduce ataupun kita buang. Ada orang cakap, "Sir, kalau kita dah pakai the best microphone, kenapa kita masih lagi nak kena masuk dalam tu?" Okay, the best microphone, katalah for example kita ada Blue Yeti, kita ada Sennheiser, maybe you guys ada menggunakan Panasonic ataupun Bose ke dan sebagainya. Betul, ada some of that kind of punya microphone yang memang boleh hilang, tapi not 100%. So bila not 100%, kata sikit je kita ada dengar di noise ataupun humming. Humming tu apabila kita silent, dia akan keluar bunyi itu maksudnya humming lah. Okay, so kita nak buang benda tu. Ada setengah-setengah mikrofon ataupun setengah-setengah tu memang ada lah. Mikrofon tu memang ada. Dia ada effect daripada maybe kabel ataupun ada line-line lagi yang masuk lah yang akan membuat sound tu. Okay, so kalau kita menggunakan yang very good punya mikrofon, kita akan less spend time untuk edit, nak buang humming. Kalau kita pakai yang low quality punya mikrofon, kita akan mengambil masa yang lama untuk kita nak buang benda tu. Sebab proses dia berbeza. Okay. So sekarang ni, katalah for example, kita dah ada kita punya voice. Assalamualaikum. Nama saya Peter Reza. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Ipoh. Salah sebuah taman yang berada dekat dengan saya ni adalah Bandar Seri Botani. Pada keadaan Ipoh. Okay. So kita tengok okay, clear. Okay. Kalau siapa yang ada bunyi noise tu, macam mana kita nak hilangkan? Okay. Simple is very simple. Okay. So apa yang kita perlu buat adalah kita pergi dekat atas ni. Dia ada file, multi-track, clip, effects. So pergi pada effects. Ini sebahagian daripada kita punya effects. Kita masukkan dekat effects. Okay. Alright. Okay. So kita masuk dekat effects, kita cari yang bawah tu. Dia tulis noise reduction. Okay, noise reduction. Alright, okay. So noise reduction tu dia ada banyak. Nampak dia ada noise reduction process, sound remover, lepas tu click ataupun pop eliminator pop tu tahu sound pop tu macam bila kita cakap kau. Dia macam ada something like that. Ujung-ujung tu. Yang his sound pun ada, yang hammer tu. Jadi yang saya bagi nama kita boleh select di hammer. Okay. So sekarang ni kita nak buang kita punya noise dulu. Kita buat one by one. Kita buang kita punya noise dulu. So pergi kat noise reduction. Okay. Lepas tu kita ambil yang ni. Yang atas ni pun boleh. Yang ni pun boleh. Yang denoiser ni pun boleh. So kalau yang ni, dia punya proses dia a bit complicated untuk you guys nak cari. Jadi saya tak suggest lah pakai yang ni. So saya suggest you guys terus pergi dekat effect, ambil denoiser, denoise.
Tekan pada denoise, klik pada denoise. Nanti dia akan bagi you pop up ni lah. This pop up. Okay. Ada tak pop up tu keluar? Ada. Okay, ada pop up tu keluar. Okay, saya terangkan pop up ni macam mana. Okay. Kalau perasan, okay, dekat kita punya ni ada kita punya gambar graf lah. Lepas tu ada dia punya nombor-nombor ni hertz. Lepas tu belah kanan tu kita ada dB. Okay, hertz times by dB. Lepas tu bawah tu perasan tak ada amount. Dia tulis amount. Amount tu adalah dia setkan kepada 40 tak saya. 0, 10, 20, 30, 40. Lepas tu 50, 60, 70 sampailah 100. So dekat situ ada nombor lah dia akan bagi tahu ke situ. Okay, so dia sekarang ni bila kita select denoise, dia terus akan setkan kepada 40 as standard. Okay, 40 as standard. Okay, so dan kalau kita tengok kat bawah tu, awak perasan tak ada 3 button. Satu button macam yang on off tu, satu button play, satu lagi adalah button yang toggle untuk loop tu. Okay. So apa yang kita nak buat sekarang ni bila kita dah select effect ni, dia terus on. Jadi warna hijau tak yang toggle power on tu? Dia warna hijau tak? Betul. Warna hijau Okay. So maksudnya dia dah apply. Dia dah apply kita punya effect. So nak play balik, cuba tekan play ni. Okay. Bila awak tekan play, sekarang ni sangat-sangatlah tenang awak kerana boleh kes dengar COVID awak pada punya hari ini telah sound. turun berbanding dengan kes semua. Nak tahu efek tu jadi ke tak jadi, awak boleh dalam tengah play ni, awak boleh tekan on off. Macam ni play. Okay. So dia akan looping lah. Sebab tadi saya tekan looping, dia tekan looping. Assalamualaikum. Nama saya Peter Reza. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Ipoh, salah sebuah taman yang berada dekat. Okay. Kita boleh sementara di tengah play tu, kita boleh on off. Kita nak tahu beza dia jadi ke tak jadi. Based on pada amount 40% ni. Okay. Sekarang ni cuba try dulu dengan awak punya sound. Ada tak yang noise tu hilang? Yang 40% tu jangan ubah tau. 40% tu biar je dulu. Kita play je dulu, kita dengar dulu. 40% tu, dia punya sound tu hilang ke tak hilang? Hilang. Hilang okay. Ada yang hilang. Kalau hilang tu Alhamdulillah. Yang lain tu ada tak hilang? Ada saya ada. Okay, denoise tu dia noise tau. Dia noise macam dia noise. Denoise tu dia bukan itu bukan. Itu dihumming. Dihum. Okay, yang noise ni adalah bila kita dengar, kita ada macam dengar bunyi cacing. Itu denoise. Sekarang ni kita nak buat proses, kita nak buang denoise dulu. Kita denoise. Okay, kalau ada siapa-siapa yang tak hilang, kalau kita setkan kepada 40 tak hilang, you naik one step. Okay, 10. Maksudnya tadi dia set kepada 40, kita naikkan kepada 50. Okay, sini ada precaution yang you guys kena tahu. Okay, the highest the number kita naikkan, the more kita punya noise tu hilang, dan dalam masa sama dia akan skew kita punya voice. Dia bukan detect humming dekat dalam dia bukan detect kita punya noise dekat dalam kita punya voice sahaja. Dia akan detect the whole environment. Okay, the whole environment berkemungkinan tiba-tiba noise tu datang daripada mulut awak sendiri. Kalau kita setkan kepada 100, kalau awak playback balik, awak akan dengar awak punya bunyi dia akan kejap naik turun. Dia, awak punya sound tu akan jadi macam ni. Dia akan naik turun. Cuba setkan kepada 100, cuba awak play, awak dengar balik awak punya voice. Mesti bunyi dia sound pelik. Dengan saya ni adalah Bandar Seri Botani. Pada keadaan Ipoh sekarang ni sangat-sangatlah tenang kerana kes COVID pada hari ini telah turun berbanding dengan kes. Dia akan jadi pelik sikit awak punya sound tu. Dia akan dia akan macam robotik. Ada tak siapa-siapa jadi macam robotik? Dia punya sound dia. Jadi sir. Jadi itu sebab saya bagi tahu dia ada dia punya berlawan. Kita kalau kita setkan kosong Semalam. Bila set kosong, saya play balik. Assalamualaikum. Nama saya Peter Noise Reza. akan ada So that's why dia setkan minimum kepada 40. Kat sini kita kena auto sikit lah. Kita balancekan. Jangan terlampau 100, jangan terlampau slowest. So kita cari point yang di mana kita punya tu memang ngam-ngam je. Okay, katalah macam for example tadi saya setkan kepada 50. Bila 50, okay, 50 ni
Saya play. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Ipoh. Saya punya sound okey, dia tak ada pelik-pelik, dia punya noise pun hilang, dah settle. Dah tak payah usik apa-apa dah. Itu je kita nak kena adjust. Yang penting kita punya voice tak jadi pelik macam robot. Yang kedua, kita punya main purposes adalah untuk hilangkan kita punya noise. Settle. Right, okay, boleh? Boleh sir. Alright, okay. So that's why kalau perasan kebanyakan orang-orang yang buat sound, buat music, buat lagu, hopefully kenapa sound dia betul-betul clean? So dia orang menggunakan denoise. Okay. Jangan awak tanya dengan saya, "Sir, denoise ni memang tak ada terus jadi perfect ke dia?" Dia macam saya bagi tahu lah. Dia bergantung pada kita punya hardware dan software yang kita pakai. Kadang-kadang ada hardware yang mahal, diorang pakai. Macam for example, kalau dekat studio dia tak pakai macam kita-kita yang cikai-cikai ni. Yang pakai murah-murah je kita beli RM100 kat Shopee. Tak, diorang tak pakai itu. Diorang pakai yang very high end. Yang memang betul-betul untuk kegunaan studio punya. Yang paling-paling kuat pun diorang akan pakai Sennheiser. Sennheiser tu sekata dia punya mikrofon untuk yang internal dia mahal dah berapa. Itu boleh masuk yang pakai Yamaha. Ataupun dia pakai satu lagi brand tu apa Roland. Okay, those kind of musical punya brand lah. Itu memang satu dia punya mikrofon je dah harga RM999. Kita beli RM100. So memang tak capai lah level yang diorang tu. Lepas tu yang kedua awak kena ingat, environment studio tak sama dengan environment yang kita rekod sekarang ni. Okay, sekarang ni saya pre-assume ada di kalangan awak yang rekod dekat tepi tingkap, ada di kalangan awak yang rekod dekat dalam bilik, ada di kalangan awak yang rekod dekat ruang tamu. Okay, so dekat ruang tamu tu macam-macam ada. Yang pasang kipas, yang tengok TV, yang mak tengah bertukang kat dapur, yang adik tengah main kat depan, macam-macam. Yang duduk tepi tingkap dengar bunyi motor, bunyi kereta, tu belum lagi burung datang dan sebagainya. So macam-macam kita punya sound. Berbanding dengan studio, diorang punya own room. Kita panggil sebagai audio recording room. Yang di mana diorang dah isolatekan. Dinding diorang tu diorang dah buat 2-3 layer untuk isolation. Dan diorang dah letak, kita panggil sebagai bukan sound remover. Dia panggil apa ni? Sponge. Okay, supaya kita punya sound tu dia tak reflect balik. Dia tak bounce balik. Macam sekarang ni saya tengah bercakap dengan awak, saya berada di satu ruangan yang agak tertutup, betul-betul dekat dengan bucu lah. Bila saya bercakap, berkemungkinan sound saya ni dia akan rebounce balik masuk dalam kita punya mic. That's why kadang-kadang kita tak boleh dapat precise punya sound dan sebagainya. So dia banyak sangat kita panggil benda yang kita nak kena set up. Okay. So that's why dia datang di software ni, yang mana kita boleh kita alter benda tu. Alright, okay. So, kita dah set up kita punya denoiser. Dah hilang noise. Okay. So, kalau tengok ke atas ni sebenarnya ada preset. You guys boleh tengok. You guys nak ambil kat sini pun boleh. Tapi saya tak prefer pakai yang ni. Dan saya lebih prefer you guys pakai toggle ni lah. Lebih senang dan kita boleh tengok apa yang kita ubah. Yang kita punya noise tu lah. Okay. So, once dah dapat semua ni. Dah okay, dah stable. Kita klik saja apply. Okay. Once kita klik apply, dia dah apply pada kita punya sound. So, sound kita ni dah buat denoise. Okay. Itu yang the first one. Okay, kita dah buang denoise. Okay, second. Ada tak yang antara you guys yang ada bunyi humming? Ni bukan saya betapa. Maksudnya yang waktu tengah kosong tu ada bunyi. Ada tak? Ke lepas buang denoise tu dia hilang terus? Ada tak yang ada bunyi humming? Tak dengar bunyi Amin. Tak ada Okey, tak apa. Kalau kata ada antara you guys yang ada bunyi humming. Humming tu maksudnya tempat-tempat yang kita punya recording ni, tempat-tempat yang kosong ni, dia akan ada bunyi. Bunyi macam tu. So, apa yang kita perlu buat adalah pergi dekat effects juga. Cari dekat noise tadi tu. Dekat bawah tu ada dehammer. Okey. Tekan dehammer tu, dekat sini lah. Sama juga proses dia. You guys adjust dekat sini. Adjust. Dia set kepada 50. Adjust dulu. Adjust. Lepas tu toggle on off. Dah okey, hit apply. So, sekarang saya punya tak ada humming sangat. Saya punya okey, flat, cantik. Kalau saya playback pun. Assalamualaikum.
nama saya Peter Reza. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Tak Ipoh. cecah pun Salah dekat sebuah di taman dia. yang berada dekat dengan saya ni Okey. adalah Bandar Masih Seri lagi? Botani. Okey. Pada keadaan Dan saya boleh adjust lah saya punya level tu, nak naikkan macam mana, nak di humming dia slow ke, naikkan sikit ke. So far ini yang biru ni adalah kita punya voice. So voice kita tak cecah pun yang di humming punya level. Maksudnya dah cantik lah tu sebenarnya. Kalau saya setkan kepada 60 pun dah okey. Sebab dan dia Ipoh sekarang ni dia tak sangat-sangatlah cecah pun. tenang kerana Okey. kes COVID pada hari ni telah So dah okey, sama juga proses dia, hit apply. So nanti dia akan apply pada kita punya sound. Alright. Okey, boleh? Steady? Boleh sir. Boleh sir. Alright, okey, cantik. Okey, so ingat lepas buat voice recording, kena buat di noise, kena buang di humming tu dulu. Apa benda dia noise tu kita buang dulu, kita cleankan dulu. Jangan terus, kita nak buat ni, kita terus masuk effect. Saya tahu, sound ni sebenarnya orang nak buat sound effects. Kita nak masukkan effect, kita punya sound nak jadikan lagi sedap lah, betul. Tapi kita buang dulu noise, sebab kadang-kadang noise ni dia boleh effects pada kita punya final outcome. Okay, final output kita. So, lepas kita dah buang, saya dah buang di noise, saya dah cleankan saya punya voice, saya dah buang humming, saya dah cleankan saya punya voice, settle, barulah kita masukkan kita punya effects. Okay, so effects yang kita boleh buat adalah kita boleh masuk dekat sini, effects tadi. Tapi awak perasan ya, bila kita masuk pada effects yang kat sini tadi, dia tak keluar pada kita punya effects punya rack. Okay, cuba tengok kat belah kiri ni. Dia mula-mula sepatutnya ada media browser, lepas tu ada effects rack ni. Klik pada effects rack ni. Ada tak? Jumpa tak effects rack ni? Jumpa tak? Jumpa sir. Okey, kalau tak jumpa, pergi kat arrow hujung ni, klik nanti akan ada kat sini lah. Kalau tak jumpa, cari je kat sini ada nama effects rack. Okey. Tadi kita dah apply denoiser, kita dah apply dehum, saya apply. Tapi dia tak keluar kat sini pun. Kenapa tak keluar? Sebab dia dah terus embed dekat dalam tu. Maksudnya finalize dia terus jadi macam tu. Okey, selalunya kalau untuk denoise dengan hum tu jaranglah kita nak buat second author dengan author. Kita buat first application ataupun first author pun dah kira okey. Yang dekat sini lah yang kita nak apply effects. Okey. So, macam mana kita nak apply effects adalah dekat sini dia boleh masuk sampai 16 type of effects yang kita boleh apply pada kita punya recording. Okay. So dekat sini yang effect satu ni, dekat hujung tu akan ada satu arrow. You guys boleh klik pada arrow tu, dia akan bagi you a multiple of effects yang you guys nak apply. Termasuk juga dengan kita punya denoise dan juga humming tadilah. Okay. So you guys boleh masuk dekat sini denoise ataupun dehummer tadi. Dia memang ada. Tapi saya tak nak apply dekat sini. Sebab saya nak terus dia jadi permanent, terus masuk dalam saya punya recording tadilah. So dekat sini saya lebih fokuskan macam mana kita nak apply effects dan kita boleh maintain effects tu kita nak ke tak nak. Alright, okay. So selalunya apa yang kita akan buat adalah kita nak adjust kita punya vocal kita supaya jadi lebih sedap, lebih cantik. So macam mana kita nak setkan kita punya vocal lebih sedap, lebih cantik. Okay. So apa you guys boleh buat? Untuk first effects ni kita pergi dekat sini dulu. Kita pergi dekat it's not that much. Ni. Pergi dekat filter and EQ ni. Ada filter and EQ ni. Dekat bawah ni ada satu ni nama dia parametric equalizer. Okay. So ambil parametric equalizer ni. Jumpa tak? Jumpa tak yang ni, parametric equalizer? Saya jumpa. Okey. Dah jumpa, klik. Nanti dia akan keluar yang ni lah. Yang graf tadi. Sama juga. Graf tadi Okey. So, apa benda ni, sir? Dia macam-macam benda. Kita tak faham, sir, nombor-nombor ni semua kan. Jumpa kan? Jumpa? Parametric. Jumpa. Parametric equalizer. Dia antara, dia dekat yang filter dan EQ tu. Kat mana filter EQ tu? Dekat sini, nampak yang ni? Belah kiri ni, ada effects rack, ada arrow ni. Tekan arrow tu, nanti dia keluar yang ni. Cari yang dekat filter and EQ, nanti dia keluar parametric equalizer. Ada?
Hmm. Saya nak keluarkan ni. Macam mana nak keluar kan? Jadi, ya, jadi, So, saya klik je button off. Oh, effect. Okay. lepas tu, dia diri. Lepas tu, ni. Lepas tu tekan je parameter equalizer ni. Ada? Tak ada pun. Yang ni jumpa? Yang effect Rex ni ada? Nak jumpa? Okey, lepas tu dah masuk dah dekat yang filter dengan equalizer. Belum. Yang ni, filter dengan EQ. Ada tak? Filter dengan EQ ni, ada tak? Yang list ni ada tak? Ada. Yes, Okay. ada. Lepas tu ada tak filter and EQ? Tak ada pun. Filter dengan EQ tak ada. Apa yang ada? Button-button tu je. Button-button. Awak klik lah button ni. Dah klik dah. Lepas tu keluar tak yang ni? Semua list ni keluar tak? Tak keluar pun. Oh. Macam mana tak keluar pula ni? Macam tak logik je. Ni kan. Ada? Ni saya tunjuk kat sini. Tak ada pun. Tak ada. Boleh share screen awak tak? Saya tengok jap. Ni saya tengok. Saya tunjuk Okey, sini. jap. Okey. Lepas tu belah kanan. Itu arrow tu. Tekan arrow tu. Tu. Oh, okey. Okey. Filter EQ tu. Okey. Alright. Ini saya. Sama. Alright, okay. So, bila kita klik pada parameter equalizer, dia akan keluar ni lah. Ini dia punya setting ni lah. So, apa kita nak buat? Okay. Dekat atas ni ada preset. Okay. Bila you klik pada preset ni, you guys boleh dapat what kind of kita punya tune yang kita nak. Okay. So, dia ada acoustic guitar, beefy string, full reset, generate high pass dan sebagainya. Lepas tu bawah tu adalah yang rap vocal dan vocal enhancer. Okay. So, selalunya kita akan ambil vocal enhancer lah sebab kita nak enhance kita punya vocal. Tapi tak semestinya kita ambil vocal enhancer. You guys boleh juga try yang lain. Okay. So, katalah saya ambil vocal enhancer ni. Saya klik pada vocal enhancer, dia akan terus tukar dia punya graph punya shape ni lah. You jangan usik yang lain. Kita main preset je. Okay. So, dia akan tukar kita punya ni. So, apa kita nak buat adalah, sir, dekat sini tak boleh play pun, sir. Memang tak boleh play. Sebab ini kita apply dan kita nak dengar dulu sebelum kita fully convertkan. Maksudnya kita fully save, kita tampalkan semua dalam tu. Okay. So, once kita dah pilih ni, okay, apa yang awak perlu buat, tekan je keluar dan play awak punya sound. Assalamualaikum. Nama saya Peter. So, habis saya nak toggle macam mana? Toggle senang. Pergi dekat yang awak punya effects rack ni, awak boleh toggle pada sini. Okay, sementara tengah play tu. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Ipoh. Salah sebuah taman yang berada dekat dengan saya ni adalah Bandar Seri Botani. Pada keadaan Ipoh sekarang ni, okay, kalau nak tukar, double click balik. So, you guys boleh tukar yang effects lain lah. Okay, maybe saya pakai kat sini rap punya vocal. Dia naik sikit ke situ. So, saya play balik kat sini. Assalamualaikum. Nama saya Peter Reza. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Ipoh. Salah sebuah taman yang berada dekat dengan saya ni adalah Bandar Seri Botani. Pada keadaan Ipoh sekarang ni sangat. Okay, you guys boleh pilih lah which one you guys rasa better. Okay. Okay, kat sini saya pakai acoustic guitar. Assalamualaikum. Nama saya Peter Reza. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Ipoh. Salah sebuah taman yang berada dekat. Okay, sekarang ni saya nak awak cuba try, apply. Cuba tengok apa setiap effects ni buat. Ada tak menghasilkan perubahan pada awak punya voice dengan awak togglekan yang di kiri, yang button off, on off ni. Alright, okay? Cuba dulu.
Rifat kemas ni Rifat. Lego ni. Right, okay, boleh. Jadi tak, ada perubahan tak dekat kita punya vokal? Ada. Ada sir, ada. Alright, okay. Ada sir. Okay. So kita dah dapat kita punya clean vocal Kita dapat kita punya clean vocal. Alright, okay. So kalau macam for example, sir saya tak suka lah dalam ni sisi ni semua, boleh. Awak boleh buat custom. Custom maksudnya awak pilih satu. Awak boleh adjust ni benda ni. Dekat hertz ni kita boleh adjust. Kita nak naikkan ke, kita nak lowkan ke. Okay. Kita boleh adjust lah. Tapi saya tak berani nak adjust sebab saya tak memahami konsep dia ni macam mana. Saya belum pelajari habis lah sebab saya bukan studio music. Okay, jadi saya tak memahami macam mana dia punya konsep dia macam mana. Alright, so you guys boleh play around lah. So boleh play around, dah dapat tahu, you guys boleh play tengok. Taman yang berada dekat dengan saya ni adalah Panda Dia Seri punya Botani. efek dia macam mana. Okay, so kita dah dapatkan kita punya clean tu. Okay, now kita ambil efek yang kedua. Kita pergi yang bawah ni pula Yang sebelah kiri tadi ni, efek extract tu. Kita pergi yang bawah nombor 2 ni pula. Kita apply effects yang nombor 2. Sama juga konsep dia. Tekan arrow. Okay. So you guys boleh pilih what kind of effect yang you nak lah. Selalunya kalau you guys nak tengok, you guys boleh tengok dekat yang apa ni. Kita punya sound. Kita nak dia distort ke. Kita nak dia ada pitch ke. Kita nak dia orang kata apa, delay ke, reverb ke. Okay. Dekat sini a lot of kita punya effect yang kita boleh buat. Okay. Kalau macam for example saya tunjuk satu. Kalau kita ambil yang ni. Echo. Echo ni dia seperti berdengung berdengung echo ni, delay and echo. Okay. So pergi kat sini, saya ambil echo. Okay. Bila saya klik pada echo, dia akan keluarkan yang ni. Dan dia ada ni lah. Dia bagi tahu preset dia apa. Okay. Bunyi macam telefon ke, bunyi high pass ke, wait ke. Okay, jadi saya setkan kepada telefon ni, springy telefon ni. Okay. Dan bila saya playback, kita akan dengar bunyi seperti saya berada dalam telefon. Saya bercakap dalam telefon. Assalamualaikum. Nama saya Fitran Reza. Sekarang ni saya... Dia akan ada delay Dia akan jadi echo. Bum 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 bum. Cuba try tengok yang echo tu. Kalau rasa tak sesuai, you guys boleh tukar yang lain lah. Assalamualaikum. Nama saya Fitran Reza. Sekarang ni saya berada... Yang spooky ni pun agak seram jugalah kalau siapa pakai yang spooky tu. Alright, okay. Assalamualaikum.
Nama saya Peter Reza. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Ipoh. Salah sebuah taman yang berada dekat dengan saya ini adalah Bandar Seri Botani. Pada keadaan Ipoh sekarang ni sangat-sangatlah tenang kerana kes COVID pada hari ini telah turun berbanding dengan kes semalam. Assalamualaikum. Nama saya Peter Reza. Sekarang Ada perubahan? ni saya berada di Bandaraya Ipoh. Salah sebuah Ada? Ada saya. Alright, okay. So kalau awak dengar dia ada macam dia repeat awak punya voice tu. Bila awak ambil echo dia akan repeat awak punya voice. Okay. So sekarang tu nombor 2 tu, kalau kata macam for example tadi kita dah ambil echo, so kalau saya nak delete boleh? Boleh. Klik je pada mana awak nak tu, tekan delete. Nanti dia akan hilang. Okay, dia hilang. So kita boleh apply the new one. So cuba awak ambil yang ni. Ambil yang reverb ni. Okay, ambil reverb. Lepas tu ambil yang reverb ni. Okay. So dekat reverb ni dia akan jadikan awak punya voice tu lebih based on pada environment awak, environment apa. You nak yang pakai macam for example dalam big room, dalam kita punya small room, dalam kita punya kalau kita pakai megaphone ke dan sebagainya, you guys boleh dapat effects tu lah. Okay. So kalau megaphone ni you guys akan dengar dia seperti kita mendengar dalam kita punya headphone yang mega lah. Salah sebuah taman yang berada dekat dengan saya ni. Okay. Kalau saya tukarkan kepada for example 3 ke ataupun biggest room ambience ke, you guys akan dengar suara you macam besar. Okay. Assalamualaikum. Nama Dalam saya dewan Peter dalam Reza. dewan. Sekarang ni Okay. nama saya Peter Reza. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Ipoh. Salah sebuah taman yang berada dekat dengan saya ini adalah Bandar Seri Botani. Pada keadaan Ipoh sekarang ni sangat-sangatlah tenang kerana kes COVID pada hari ini telah. Okay. So you guys boleh apply lah yang reverb tu pada you guys punya tu lah. Sound tu. Assalamualaikum. Nama saya Peter Reza. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Ipoh. Salah sebuah taman yang berada dekat dengan saya ini adalah Bandar Seri Botani. Pada keadaan Ipoh sekarang ni sangat-sangatlah tenang. Kerana kes COVID pada hari ini telah turun berbanding dengan kes semalam. Assalamualaikum. Nama saya Peter Reza. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Ipoh. Salah sebuah taman yang berada dekat dengan saya ini adalah Bandar Seri Botani. Pada keadaan Ipoh sekarang ni sangat-sangatlah tenang kerana kes COVID pada hari ini telah turun berbanding dengan kes semalam. Assalamualaikum. Nama saya Peter Reza. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Ipoh. Salah sebuah taman yang berada dekat dengan saya ini adalah Bandar Seri Botani. Pada keadaan Ipoh sekarang ni sangat-sangatlah tenang kerana kes COVID pada hari ini telah turun berbanding dengan kes semalam. Assalamualaikum.
Nama saya Peter Reza. Sekarang ni saya berada di Bandaraya Ipoh. Salah sebuah taman yang berada dekat dengan saya ni adalah Bandar Seri Botani. Pada keadaan Ipoh sekarang ni sangat-sangatlah tenang. Okey, boleh? Ada efek tak? Ada Dan tukar kerana efek? kes COVID pada hari ini telah turun berbanding dengan kes semalam. Jadi tak efek tu? Assalamualaikum. Nama saya Peter Reza. Sekarang ni saya Jadi berada saya. di Bandaraya Alright. Ipoh. Salah sebuah taman yang berada dekat dengan saya ni adalah Bandar Seri Botani. Pada keadaan Ipoh sekarang ni sangat-sangatlah tenang kerana kes COVID pada hari ini telah turun berbanding dengan kes semalam. Okay. Alright, okay. So, katalah for example, kita dah ada kita punya ni. Alright, so jadi kat sini, nombor 2 ni pun saya apply. Saya ambil jadilah reverb. Okay. Saya ambil reverb. Saya adjust kat sini. Okay, room ambient. Okay, bila playback balik, Assalamualaikum. Nama saya Peter Reza. seperti saya berada dalam bilik lah. Sekejap saya. Okay, room Mama 3. Sekarang ni saya berada di Okay. Bandar. Right, so katalah for example kita dah confirm, kita dah ada kita punya effect ni semua. Alright, okay. Benda ni belum di-apply, kita baru nak test out je. So katalah confirm kalau awak nak, okay, dah settle ni. Tengok kat bawah ni. Nampak tak ada satu ni, perkataan ni apply. Nampak So dah confirm yang ni kita nak pakai, semua katalah awak ada 16 effect ni awak nak pakai, nak masukkan. Dah confirm, baru awak tekan hit apply. Bila awak tekan hit apply, maksudnya yang kita punya effect tadi, dia terus akan apply. Dia embed lah dekat dalam kita punya sound kita tadi. So dia dah masuk kat dalam ni siap-siap. Alright, so jadi you guys akan dapat Assalamualaikum. clean Nama sound lah. saya Peter Reza. Alright. Okay, jadi Jadi. alright. Okay. So itulah proses untuk kita buat voice recording. Proses untuk kita delete dan kita record balik. Proses untuk kita cleankan kita punya noise. Dan juga proses macam mana kita nak masukkan effects ke dalam kita punya voice. Ataupun kita enhance kita punya vocal. Alright. So once dah complete, kata dah siap semua settle ni. Apa yang kita perlu buat? Kita nak save kita punya file. Kalau kata for example you masih lagi nak work on this project ataupun this punya particular punya sound, you guys boleh pergi dekat file, you guys tekan save as. Okay, you guys tekan save as kat sini. Sorry, bukan save as. File, you guys boleh save. Okay, tekan save. Bila tekan save, dia akan save you guys punya ni lah, dekat mana you guys punya dokumen. Sekejap, ni bukan ni. Sorry. Export file. Alright. Okay. Okay. Right, okay. So you guys boleh save you guys punya ni. Okay. File you guys ni. Alright, save as. Bila tekan save as, you guys dah tahu atas ni nama you. Okay, pilih location dekat mana you guys nak save. Dokumen ke desktop ataupun tekan browser. Format ni. Format ni you guys boleh pilih. Selalunya kita akan pakai MP3 ataupun AIFF. Dua ni lah kita akan pakai MP3 dan AIFF. Walaupun you ada option-option lain untuk you guys pakai. Yang bawah ni tak payah save dan sebagainya. So ini saya letakkan kepada desktop. Sedang saya nak cari. Lepas tu hit OK. Bila dah OK. Alright. Dia begitulah. Dia akan loss compression dan sebagainya. Tekan OK. So dia dah save file you ada dekat you guys punya desktop. So you guys boleh tengok kat desktop ada you guys punya file. So sekarang ni macam mana kita nak save kita punya working file. Tadi boleh tak save? Cuba try save dulu. Yang tadi mula-mula tadi save as. Lepas tu set you guys punya nama, location dekat mana. Lepas tu you guys save.
Boleh save? Boleh. Boleh, sir. Alright, okay. So nanti you guys boleh dengar balik you guys punya voice lah. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak save kita punya project ni adalah melalui, sepatutnya dia save dekat sini. Dia ada save save as ni. Ke saya salah step? Sekejap. Sebab kalau ikutkan dekat sini multi track memang boleh save. Dulu saya save dekat multi track, sorry. Ni dekat multi track ni boleh save. Patutnya sini boleh save lah. Okay, tapi nanti saya double check balik. Okay. Untuk malam nanti kan saya akan bagi tahu dengan you guys macam mana untuk kita save working file kita. Right. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Jumpa tak file awak yang awak dah save tadi? Jumpa. Alright. Okay. Okay. Itu saja untuk kelas kita pada petang ni. Alright. Okay. Untuk malam ni pula. Kelas ganti kita malam ni. Saya nak you guys prepare something. Okay. Saya nak you guys pergi dekat mana-mana. Google ke mana-mana. Cari music background. Yang dia punya duration dia less than 1 minute. Maksudnya 1 minute. Tapi jangan lebih daripada 1 minit lah. Maksudnya kurang daripada, kalau boleh kurang lah daripada 2 minutes. Maksudnya the minimum is 1 minute, the maximum is 2 minute. Okay. Cari music background yang tak ada orang nyanyi. Maksud just a music sahaja. Okay. Dan make sure file yang awak ambil tu adalah dalam bentuk MP3. Okay. Boleh tak prepare untuk malam ni? Ya. Boleh, sir. Boleh. Boleh Sir, saya nak bagi tahu yang malam ni saya ada kelas lukisan memang kelas malam. Oh, memang hari ni Lepas tu saya tengok saya seorang je. Okay. Saya record kan. Record. Nanti saya tengok kalau saya masuk lah. Alright. Okay. So untuk kelas malam ni yang lain tu kita tak prepare yang music background tu lah. Apa yang kita akan buat malam ni, kita akan belajar macam mana kita nak combinekan kita punya file yang kita punya recording ni dengan kita punya sound nanti malam ni. Alright, dalam multi track nanti. Okay, that's why saya suruh awak save file tu tadi. Okay, semua dah save file Dah ada awak punya yang voice recording ni? Dah. Dah ada. Okay, sekarang malam kan kita akan try macam mana kita nak combinekan kita punya file kita. Alright, okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja untuk kelas kita pada petang ni. Okay. Jikalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dengan saya. Kalau tak ada, kita jumpa malam nanti. Alright, okay. Okay, sir. Okay. Saya sudah dengar bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum tu, make sure you guys isi attendance dahulu. Sekejap, saya bagi link attendance. Untuk kelas audio design, saya akan letak dekat you guys punya ni lah, chatting room tu Okay, saya letak kat chatting room. So you guys make sure isi you guys punya attendance